Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah membuat permohonan mendaftarkan parti baru, Ikatan Demokratik Malaysia Muda Malaysia. Meskipun dikenali sebagai Muda Malaysia, parti itu membuka keahlian kepada semua lapisan masyarakat dan peringkat umur serta pelbagai kaum. Untuk membincangkan perkara ini, kita bersama Pensyarah Kanan dan Sains Politik UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Assalamualaikum. Baik, Mujibu. Muda atau Malaysian United Democratic Alliance merupakan parti Malaysia pertama yang diterajui belia berbilang kaum dan agama untuk memperjuangkan kepentingan semua rakyat Malaysia. Jadi apakah potensi dalam lanskap politik tanah air kita? Ya, terlebih dahulu saya rasa kita patut ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Syed Saddiq kerana akhirnya berjaya merealisasikan hasrat beliau untuk menubuhkan satu parti khusus kepada orang muda. Biarpun setelah penubuhannya pada hari ini nampaknya beliau sedikit terbuka yang bahawa konsep parti muda itu barangkali terlampau spesifik kepada segmen muda saja, di mana dalam konteks politik Malaysia segmen ini dia bersifat sentimen dan sementara berbanding dengan nature sesebuah parti politik yang lebih sejagat, universal dan terbuka, kerana yang pasti ini adalah satu lagi platform ataupun kita kata alternatif kepada orang muda dalam merealisasikan partisipasi politik dalam konteks politik Malaysia pada ketika ini masih lagi terikat dengan budaya politik kepartian, budaya politik lama, ya, dengan sistem political party yang terlampau berstruktur, ya, dikuasai oleh hulu balang lama yang telah mendominasi politik kepartian parti-parti tertentu yang akhirnya menghalang suara-suara anak muda partisipasi dan juga sumbangan mereka secara positif kepada politik dan seterusnya mencorak kepada politik Malaysia yang lebih terbuka, demokratik. Itu barangkali mampu direalisasikan dengan kewujudan parti ini, Hafizi. Baik, Saudara Mujibu, kalau kita lihat, Syed Saddiq juga dilaporkan media akan meletakkan calon muda dalam PRU 15 akan datang. Adakah parti baru ini mempunyai traction dan mampu mempengaruhi pengundi? Ya, barangkali sudah tiba masanya kepada peremajaan terhadap politik dan juga perwakilan di dalam konteks pilihan raya, terutamanya mengantar orang-orang muda dan suara orang muda ke dalam parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Kalau kita melihat secara luas, barangkali kita boleh ambil dalam konteks di dalam pilihan raya negeri di Sabah ini, ya, peremajaan itu telah berlaku. Kita melihat parti-parti yang bertanding, terutamanya Barisan Nasional, Perikatan Nasional, begitu juga dengan Parti Warisan, parti-parti tempatan di negeri Sabah ini sudah mula mengetahkan calon-calon muda, malah ada yang semuda 22 tahun. Jadi dalam konteks ini barangkali apabila parti muda ini mengedepankan konsep yang sama, itu juga barangkali akan meluaskan lagi dan menjadikan politik orang muda ini lebih terbuka dalam konteks persaingan pilihan raya. Jadi soal traction ataupun tidak traction itu bergantung rapat kepada sejauh mana hala tuju dan juga perjuangan parti muda ini mampu dibeli dan juga memikat orang muda, ya, kerana cabaran menjadi parti baru barangkali sedikit sukar kerana parti ini memerlukan sedikit masa untuk membentuk hala tuju dan juga memantapkan organisasi untuk menyaingi parti-parti sedia ada. Apatah lagi dalam keadaan parti-parti sedia ada ni sekarang nampaknya kelihatan sudah makin terbuka untuk meletakkan calon-calon muda dengan begitu banyak dalam konteks meremajakan parti dan juga menarik sokongan belia-belia di luar sana. Jadi mungkin soal traction itu barangkali tidak menjadi masalah kalau parti muda ini mampu menjadikan parti itu sebuah parti yang mantap sebagai satu organisasi yang boleh menggambling usaha dan juga mempunyai hala tuju yang paling penting sekali adalah objektif parti itu mampu menangkap imajinasi dan juga kita kata aspirasi anak muda dalam konteks mengundi kemudian terutamanya kalau kita boleh katakan
PRU 15 ini yang barangkali akan menjadi medan yang lebih terbuka. Kalau kita ambil dalam konteks Sabah ini, persaingannya begitu luas, 447 calon yang bertanding dengan segmen demografi pengundi digunakan dengan baik oleh parti-parti tertentu dengan meletakkan calon-calon muda selaras dengan keperluan semasa dan juga kehendak politik di negeri Sabah. Jadi kalau kita boleh pindahkan perkara ini ke PRU 15 nanti, maka parti muda yang bakal bertanding pada PRU 15 itu barangkali ada peluang untuk mengisi dan juga membawa aspirasi itu ke peringkat nasional kelak. Baik, Mujibu berada di N56 Tanjung Papat di Sabah bagi mengikuti perkembangan PRN Sabah. Laporan daripada Badan Pemikir SIDS kita lihat mendapati golongan pengundi muda paling ramai di Sabah. Dan melihat kepada keadaan ini, adakah parti-parti yang meletakkan calon muda ini berpeluang cerah untuk dipilih oleh pengundi? Ya, sepanjang tinjauan bukan saja disandarkan ketika ini, kami juga telah sepanjang 5 hari saya telah melakukan tinjauan di Parlimen Silam dan turun ke dun-dun yang berada di bawah Parlimen Lahadatu ini, iaitu Dun Silam, Dun Tungku, Dun Segamak dan juga Dun Kunak. Memang orang muda inilah yang paling banyak mendominasi isu-isu dalam berkempen, dan juga sudah tentulah setiap strategi kempen yang disusun itu memang cuba diselarikan dengan kehendak dan aspirasi orang muda. Malah kalau kita ambil di dalam konteks contohnya Dun Silam dan juga Dun Segamak, barangkali juga Dun Kunak dan juga Dun Tungku yang berada di Parlimen Lahadatu, memang calon-calon yang dikemukakan itu rata-ratanya berumur di bawah daripada 50, ya. Ada yang calon masih lagi berusia 20-an, ya, seperti mana yang berlaku di Dun Segamak bertanding secara bebas. Begitu juga dengan calon daripada Perikatan Nasional maupun contohnya Parti Cinta Sabah, calon mereka adalah berumur 40 tahun. Jadi kalau kita tengok pada itu, memang dapatan seats itu adalah selari kerana pengundi muda adalah segmen pengundi yang terbanyak dalam konteks PRN di Sabah. Di Sabah ini, maka calon-calon dikemukakan itu pun berada di paras umur itu bagi memastikan calon-calon ini boleh menangkap imajinasi pengundi muda itu, dan sudah tentulah kalau melihat orang muda sebagai wakil tu barangkali sedikit kepercayaan itu muncul. Walaupun begitu, tetap parti-parti yang lain juga masih lagi mengekalkan calon-calon status quo yang berusia 60 ke atas. Malah kalau kita ambil dalam konteks Dun Segamak contohnya, ya, warisan masih lagi mengumumkan calon iaitu bekas Menteri Pelancongan kita yang juga merupakan ahli Parlimen Lahadatu untuk bertanding di kampungnya iaitu di Segamak. Maka adalah sinergi di antara calon muda dan juga calon tua. Tetapi jelas secara umum di Sabah ini memang parti-parti itu menyusun strategi calon berdasarkan perkiraan bahawa demografi pengundi orang muda itu adalah yang terbanyak di dalam PRN negeri ini. Maka itulah yang disusun setakat ini dan menerusi pemerhatian saya. Baik, bercakap mengenai soal Sabah, PRN Sabah ini kita tahu sekarang ini tempoh berkempen. Jadi apakah isu yang dimainkan oleh calon-calon yang bertanding di sana? Ya, Hafizi, nampak begini berbeza sekali, ya. Kalau diperhatikan, parti-parti negeri ataupun parti-parti tempatan sudah tentulah menggunakan strategi yang dekat dengan isu-isu lokal dan juga isu-isu tempatan, berbanding dengan parti-parti yang ada kaitan dengan Semenanjung. Sebagai contoh, ya, kita ambil Parti Perikatan Nasional, menurut pemerhatian saya begitu banyak sekali menggunakan figura Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai bahan berkempen, yang pada pendapat saya pada ketika ini mungkin masih terlalu abstrak bagi pengundi, kerana ini adalah pilihan raya negeri yang sepatutnya lebih banyak mengemukakan calon-calon ataupun isu-isu setempat berbanding menggunakan figura ataupun karisma orang-orang yang datang daripada Semenanjung. Sebagai contoh Perikatan Nasional tadilah. Dalam masa yang sama juga saya lebih melihat warisan ini lebih ke hadapan, kerana gerakan-gerakan kempen mereka ini banyak memperlihatkan
Datuk Seri Shafie Apdal dalam konteks figura dan karisma sebagai bakal ketua menteri, dan ini tidak berlaku di dalam parti-parti lain, terutamanya Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, kerana faktor ketua menteri juga begitu penting dalam konteks memancing unti, kerana ia memberikan sedikit keyakinan kepada pengundi bahawa bukan saja untuk memilih parti tertentu menjadi kerajaan kelak, tetapi memilih orang-orang tertentu sebagai ketua menteri, di mana ketua menteri ini harus menjadi satu individu yang perlu kuat, berwibawa dan berpengalaman untuk memimpin kerajaan negeri Sabah menghadapi masa sukar ketika COVID dan juga pergolakan politik ini. Jadi perkara-perkara beginilah yang saya perhatikan berlaku dalam kempen. Cuma kalau kita pergi kepada parti-parti tempatan dan juga parti-parti bebas, memang terdapat variasi dalam konteks kempen mereka. Ada yang menggunakan sepenuhnya isu-isu lokal, terutamanya isu-isu yang melibatkan perbandaran, pembangunan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang menggunakan isu-isu yang melibatkan kenegerian seperti mana MA13, ada yang mencadangkan akan mewujudkan kementerian khusus kementerian khusus untuk minyak dan petroleum Sabah, ya, yang sebelum ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kepemimpinan di dalam konteks politik Sabah, ya. Jadi penawaran-penawaran sebeginilah yang kalau kita lihat secara umum masih lagi tetap bercakap tentang perkara-perkara yang dekat dengan orang-orang Sabah dan masih lagi bersifat lokaliti tanpa menyentuh apa-apa pun yang bersifat kebangsaan. Okey, baik. Terima kasih Mujibu Abdul Muiz merupakan pensyarah kanan sains politik UiTM atas ulasan itu.